Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, telah membuat pelbagai pembaharuan dalam sektor pertanian selama 2 dekad. Institut itu ditubuhkan di Sabah. Ini termasuklah merangka beberapa strategi penting dalam membangunkan produk berasaskan bahan mentah tempatan negeri ini. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, strategi itu merangkumi promosi, teknologi, latihan dan pembangunan usahawan berasaskan bahan mentah tempatan. Antara produk yang dibangunkan, filem pembungkus makanan daripada rumpai laut, produk minuman dan makanan daripada bambangan dan berbagai jenis produk ikan seperti keropok amplang. Beliau berucap dalam pelancaran Orkid Hybrid MARDI dan sambutan 2 dekad MARDI Sabah di Sepanggar. Teks ucapannya disampaikan Pengerusi Lembaga Pengelola MARDI, Datuk Muhammad Fadil Osman. Penyelidikan dan Pembangunan R&D, Datuk Ahmad Syabri berkata, MARDI berjaya membangunkan teknologi pengeluaran produk amplang, teknologi pemprosesan produk-produk makanan minuman, pengering rumpai laut prototipe dan teknologi penanaman padi aerobik. MARDI turut terlibat dalam projek strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS 6 menerusi My Kampung My Future di beberapa daerah terpilih yang dilihat mampu memberi signifikan kepada penduduk terlibat. Perubahan teknologi digital yang semakin pesat menuntut kepekaan golongan ibu bapa untuk menguasainya dalam usaha mendidik dan membimbing anak masing-masing. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat, Datuk Hamisah Samad berkata kebijaksanaan ibu bapa dalam teknologi itu penting bagi memastikan generasi muda berada pada landasan betul dan tidak mudah terjebak dengan sebarang kegiatan sosial. Beliau berucap merasmikan program seminar Permata Hatiku Sayang di Tawau. Menurutnya pelbagai peralatan teknologi digital kini mendominasi kehidupan golongan remaja dan mengubah sikap serta gaya hidup mereka. Ia juga boleh menyebabkan kelalaian serta kemesraan hubungan keluarga menjadi renggang disebabkan kurangnya berkomunikasi. Justru katanya, ibu bapa perlu melengkapkan diri dengan ilmu teknologi digital dan bijak mencari pendekatan terbaik dalam mendidik anak-anak menggunakan teknologi tersebut. Pemimpin di peringkat akar umbi perlu memahami pelbagai bentuk gejala jenayah yang berlaku di kawasan mereka. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Niluan Kabang berkata, isu ancaman semasa seperti kumpulan pengganas IS dan ajaran sesat jika tidak difahami akan memberi impak besar sekiranya tidak ditangani dengan berkesan di peringkat awal. Beliau berucap dalam program Dialog Madai Bicara Jenayah Syariah di Kunak. Mengenai program ini, Dato' Niluan berkata ia amat bertepatan dalam memberi pendedahan terhadap kepentingan membendung aktiviti jenayah pada peringkat awal sebelum menular dalam masyarakat. Lebih 100 peserta terdiri ketua-ketua kampung, pengerusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, Karyah Masjid serta kakitangan Jabatan Persekutuan dan Negeri menyertai program anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS ini. Persatuan Hemodialisis Kinabalu Sabah PHKS menyasarkan kutipan RM400,000 menerusi penganjuran Bazar Amal 2015 bagi membantu pesakit kurang berkemampuan mendapatkan rawatan dialisis. Bazar Amal sempena ulang tahun PHKS ke-10 itu akan diadakan pada 18 Oktober ini bertempat di Dewan Kompleks Sukan Kota Kinabalu di Likas. Menurut pengerusi penganjurnya Simon Tan, acara itu menjangkakan 1,500 penyertaan terdiri daripada pembeli kupon, penaja, peniaga gerai, penghibur dan para sukarelawan. Wang yang dikutip akan digunakan untuk membesarkan lagi ruang pusat hemodialisis PHKS bagi menempatkan lebih banyak mesin hemodialisis. Selain dijadikan subsidi bagi yuran rawatan yang semakin meningkat, lebih-lebih lagi terdapat 10 pesakit dalam senarai menunggu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Sementara itu, penasihat satu program berkenaan Nelly Francis berkata sejak 10 tahun lalu, PHKS telah menyediakan khidmat rawatan dialisis kepada 41 pesakit.
Katanya, PHKS komited membantu pesakit dialisis kurang berkemampuan dengan mengenakan rawatan serendah RM13 bergantung kepada kewangan pesakit. Kos sebenar rawatan hemodialisis sekarang antara RM2 hingga RM3,000 dan dijangka akan terus meningkat. 8 pertubuhan bukan kerajaan NGOs di daerah Tenom menandatangani komitmen pencegahan rasuah dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. 8 NGOs itu termasuklah Pemadam Tenom, Persatuan Penjajah Kecil Tenom, Tenom Lions Club, Chinese Chamber Club, Persatuan 4x4 Tenom dan Persatuan Penjajah Bumi Putra Tenom. Majlis menandatangani komitmen pencegahan rasuah ini diadakan sempena Majlis Dialog bersama NGOs Tenom yang dianjurkan SPRM dengan kerjasama NKRA Bantras Rasuah. Turut hadir Timbalan Pengarah SPRM Sabah, Hasbillah Muhammad Saleh dan Suhairus Muhammad Syukri daripada NKRA Bantras Rasuah. Dalam sesi dialog yang diadakan ini, para peserta didedahkan pelbagai perkara mengenai pencegahan gejala rasuah dan langkah-langkah menyalurkan maklumat mengikut prosedur selain menyarankan para peserta menjadi rakan strategik pihak SPRM dalam membantras gejala rasuah. Kita memerlukan kerjasama daripada semua NGO, bekerjasama dengan SPRM bagi memastikan supaya rasuah akan dapat dikurangkan dan kalau tidak dapat dihapuskan sama sekali. Jadi saya berharap kepada NGO yang lain, ikutilah program-program ini sekiranya di mana-mana daerah ada menganjurkan seminar ini. Majlis dialog ini merupakan sebahagian daripada usaha merakyatkan SPRM agar peranan dan fungsi serta dasarnya dapat disampaikan secara langsung kepada rakyat. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini, berlangsungnya pertandingan Ko-Akademik Kebudayaan dan Berkacipta Zon Borneo bertempat di Sekolah Integriti Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 1 tengah hari, Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamarlin Haji Ombi akan merasmikan seminar Super Women Scale Up di Beaufort. Sementara itu, pukul 5.40 petang akan berlangsung majlis tahlil dan doa selamat sempena Hari Jadi Rasmi ke-62 yang di-Pertuan Negeri Sabah bertempat di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Dan itu kembali bersama rakan tugas Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.